Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita bersama di webinar secara langsung. Kita akan membincangkan buku 40 hadis pelestarian alam sekitar terbitan Institut Terjemahan Buku Malaysia ITBM, karangan Datuk Seri Zaini Ujang dan juga Profesor Zulkifli Muhammad Yusof. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersiaran secara langsung 5 minit lagi, tepat jam 3.30 petang. Jadi kita mohon tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh sekarang ni kita boleh kongsi-kongsikan FB kita kepada sahabat-sahabat yang lain supaya manfaat perbincangan kita akan dapat diikuti oleh semua pihak. Dan kita tahu sekarang ni macam-macam keadaan dalam sekitar kita diduga dengan pelbagai fenomena macam-macam yang kita tak jangka. Jadi saya fikir di sini kita ada dua tokoh, dua pakar yang boleh mengupas keadaan ini. Dan inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila buku ini kita usahakan bersama, gandingan ahli sains, pakar air, pakar alam sekitar dan juga pakar rujuk Al-Quran dan Hadis, Profesor Datuk Zulkifli Muhammad Yusof dan Datuk Seri Zaini Ujang. Ini sebenarnya adalah lembaran baru dalam dunia penerbitan buku dan keilmuan, sebab kita menggunakan pakar bidang masing-masing untuk mengupas isu-isu penting dalam soal pelestarian alam sekitar. Jadi kita mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi sama FB ini kepada kawan-kawan kita yang lain. Jadi kalau kita boleh kongsikan, lebih ramai pihak yang akan bersama-sama dengan kita melihat perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum kita pergi kepada 2 minit lagi sebenarnya, saya ingat okey juga petang-petang Sabtu ni kita ada 33 orang yang sedang menonton kita, Datuk Seri dan Prof Zul. Saya ingat itu angka yang agak baik petang-petang Sabtu kita buat webinar ini. Tapi saya percaya kalau kita kongsikan terus, maka kita akan melihat perkara ini didalami. Kita dah ada komen Tirupati Rao, environment management need to link to spirituality is our responsibility as the most intelligent species created by Almighty on earth. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh juga menanyakan soalan, bertanyakan apa-apa yang ada dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan untuk kita kongsikan soalan tersebut kepada panel-panel kita. Saya ulangi, kita ada bersama kita Datuk Seri Zaini Ujang dan juga Profesor Datuk Zulkifli Muhammad Yusof. Buku yang akan kita perkatakan 40 hadis pelestarian alam sekitar, tentang pelestarian alam sekitar ini sebenarnya adalah edisi kedua tuan-tuan dan puan-puan. Edisi pertama 3,000 telah habis terjual. Sebenarnya saya pun tak ada naskahnya. Naskah yang ada pada saya orang dah minta. Jadi saya lepaskan. Itulah saya nak kena minta dengan Datuk Seri Zaini nanti untuk dapatkan naskah edisi pertama. Sebab edisi pertama ni tuan-tuan dan puan-puan penting. Nanti 30-40 tahun lagi boleh jual lagi mahal. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya akan maklumkan. Okey. Sekarang dah 3.30, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selamat petang, salam sejahtera. Kita berada dalam webinar yang akan membicarakan tentang buku 40 hadis
tentang pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Zulkifli Muhammad Yusof. Saya bila menjadi moderator kepada dua tokoh hebat ni, saya pun tak tahu nak memperkenalkan mereka bagaimana. Tapi mudahlah kalau kita katakan, saya ambil yang dua-dua tokoh akademik ulung. Dua-dua adalah tokoh yang telah dianugerahkan dengan pelbagai anugerah. Dua-dua Datuk Seri Zaini pernah menjadi profesor, tapi sekarang sebab dia di kerajaan, dia tak adalah gelaran profesornya tu. Prof. Datuk Zulkifli Muhammad Yusof memang profesor di UC Melaya. Jadi Datuk Seri Zaini Ujang sekarang ni berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha di KASA dan Profesor Datuk Zulkifli Muhammad Yusof di UC Melaya. Jadi saya nak mulakan soalan. Datuk Seri, apa khabar Datuk Seri? Baik, terima kasih memperkenalkan saya demikian. Tak payah panjang-panjang lah. Tak payah panjang. Pandang kan? Okey. Prof Zul, apa khabar Prof? Kaifa haluka? Macam nama khair lah, bikhair. Bikhair. Tuan-tuan, saya selalu usik Prof Zul. Saya akan tanya bahasa Arab, kaifa haluka? Apa khabar Ustaz? Dia akan cakap ana bil khair, dia akan sebut nama saya. Saya dalam keadaan baik. Okey. Datuk Seri, saya nak mulakan soalan ni dengan apa yang berlaku sekarang ini. Semalam, 2 hari lepas, kita dikejutkan dengan fenomena yang agak luar biasa. Tempat yang tak banjir, tiba-tiba banjir. Di Yan pula kita nampak taburan hujan yang dalam masa 8 jam saya difahamkan. Taburannya adalah seperti hujan sebulan. Dan bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut. Kalau Datuk Seri boleh terangkan pada kita. Datuk Seri pun baru balik daripada Kedah, saya difahamkan. Pergi ke tempat yang berlaku fenomena tersebut. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan kepada kami dan kepada semua pendengar-pendengar kita, apa yang sebenarnya berlaku ni? Apa jadi pada alam kita ni, Datuk Seri? Ya, terima kasih. Saya fikir usaha yang dibuat oleh rakan-rakan saya di kementerian untuk menganjurkan webinar seperti ini, membincangkan isu alam sekitar daripada pelbagai perspektif ini sangat baik, dan kebetulan buku kita ni akan terbit dalam seminggu lagi lah saya fikir, Cik Khair, akan terbit berada di pasaran. Jadi baik juga untuk kita melihat perkembangan yang berlaku ni dalam konteks hadis-hadis ataupun pengajaran yang ada dari segi pandangan agama. Pada 6 hari bulan yang lalu, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, telah mengeluarkan satu laporan yang laporan itu agak pelik sikitlah tajuknya, iaitu amaran merah kepada dunia tentang keadaan dunia sekarang ini sangat membimbangkan. Dan kebimbangan itu disebabkan oleh perubahan iklim. Ya, IPCC, Intergovernmental on Climate Panel on Climate Change, adalah sebuah agensi ataupun kumpulan saintifik bagi United Nations sebuah organisasi di bawah di bawah bangsa bersatu, UN. Saya nak cuba terjemahkan bahasa Melayu ni, akhir sebab tu saya fikir UNFCCC, dia ni bangsa United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi kalau bahasa Melayunya itu adalah sebuah badan tentang kerangka tentang kerangka perubahan iklim bagi bangsa-bangsa bersatu, UNFCCC. Itu yang induknya. Di bawah dia tu ada IPCC. IPCC ni badan saintifik, keluarkan amaran merah bahawa dunia sedang berada dalam keadaan yang sangat membimbangkan. Dan kebimbangan ini disebabkan oleh faktor peningkatan pelepasan karbon yang menyebabkan bumi menjadi panas. Bila bumi menjadi panas ini, kesannya ialah kepada perubahan cuaca disebabkan oleh kenapa dia jadi panas? Karbon ini akan memerangkap haba, dan lama kelamaan kita punya ruang atmosfera ini akan menjadi panas,
dan ini akan menyebabkan salji di kutub akan mencair dan sebagainya. Dan apabila panas, itu yang berlaku dari segi perubahan cuaca dan tak menentu. Yang penting sekali tak menentu. Tiba-tiba saja sepatutnya sekarang ni cuaca di semenanjung Malaysia pantai barat sebelah selatan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur ni musim panas ni. Musim biasanya kita menghadapi masalah jerebu, pembakaran terbuka. Saya pengerusikan mesyuarat jawatankuasa pencegahan pembakaran terbuka dan jerebu minggu lepas. Peringkat kebangsaan bincang takut nanti berlaku jerebu dan sebagainya, yang juga akan beri kesan kepada kesihatan manusia. Sekolah terpaksa ditutup pada satu ketika dulu, dan mereka menghadapi masalah asma, akan menghadapi kesukaran untuk bernafas dan sebagainya. Tetapi realitinya yang berlaku ialah tiba-tiba jadi hujan. Dan tadi ada satu kenyataan akhbar oleh kementerian menjelaskan tentang apa yang berlaku dari segi monsun barat daya. Sekarang ini monsun barat daya, maknanya angin bertiup daripada barat daya, barat dan itu maknanya barat selatan daripada Sumatera. Apa yang berlaku sepatutnya bila ini berlaku sampai ke Malaysia tu, hujan tu dah tak ada, dah turun di sebelumnya. Ya, ini yang kita panggil sebagai fasa lemah. Fasa lemah tu dia dan bertebung pula dengan monsun barat daya ataupun tiupan angin daripada Laut Andaman, dan itu menyebabkan terbentuknya awan yang menyebabkan hujan lebat lah kawasan ni. Yang agak serius juga. Beberapa kawasan menghadapi banjir kilat, bukan hanya di Yan dan di Kuala Muda yang saya pergi di Kedah yang berlaku pada 18 hari bulan petang itu, tetapi juga semalam berlaku di banyak tempat, di Perak, ada juga di Petaling, di Gombak, ya. Dan ini fenomena yang berlaku. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kita kena buat dua perkara. Satu, mitigasi, dan dua, adaptasi. Jadi saya berhenti kat situ lah, panjang ceritanya kan. Okey, Prof Zul, saya nak Ya, tanya Jim. tentang fenomena yang macam ni, Prof. Kadang-kadang ramai netizen bercakap lah, ini amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, macam-macam yang persepsi yang berlaku. Dari sudut pandangan Prof dan juga dalam sudut Islamnya, macam mana patut kita menghadapi perkara-perkara begini, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat saya Cik Muhammad Khair dan juga sahabat saya panel yang bahagia Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang. Terima kasih kerana jemput saya dekat platform KASA bagi membicarakan tajuk berkaitan dengan alam sekitar dan juga berkaitan dengan buku 40 hadis pelestarian alam sekitar yang nantinya akan bertemu di pasaran edisi yang kedua. Khair, terima kasih soalan itu. Soalan tu tak ada border tu, tak ada sempadan nak berhenti kat mana, nak mula kat mana. Ya, luas. Saya berhentikan nanti, Prof. Okeylah. Kita mula beginilah. Sebenarnya masyarakat umat Islam ataupun mungkin juga sebahagian penduduk dunia, kesedaran mereka bahawa alam sekitar ni perlu dihargai adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Yang nanti mungkin Datuk Seri akan bercakap berkenaan dengan ekosofi nanti. Salah satu daripada aspeknya adalah spiritual. Dan bagi saya spiritual itu adalah berkaitan dengan agama lah. Jadi selama mana manusia tidak mengaitkan dengan agama, maka ia akan menjadi sesuatu yang seperti bahan terbuang lah. Tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, tidak ada rasa responsibility dan beranggapan itu bukan kerja saya, itu adalah kerja Jabatan Alam Sekitar, itu adalah kerja bahagian pengaliran, saliran dan sebagainya.
Jadi kita menaruh harapan perbincangan kita berkenaan buku dan juga alam sekitar ini dan kesedaran yang dibawa oleh kawan saya Datuk Seri Zaini di KASA ini akan menyerlahkan satu kesedaran baru pada masyarakat kita, pengguna, pengeluar dan juga pihak-pihak yang memberi lesen dan sebagainya akan kesedaran. Kesedaran apa? Kesedaran bahawa planet bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini perlu dihargai, perlu dimuliakan, perlu diharmonikan dan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam mukaddimah ataupun pendahuluan buku kita ini, saya ni ada edisi lama ni, edisi lama ni, edisi 1 ni. Edisi 2 ni bila nanti tunggu lancar lah ya. Jadi kita ada sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Telah timbul kerusakan di darat dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Kalau kita singgah di situ saja, Allah Subhanahu Wa Taala memberi makna kepada kita bahawa segala macam kerusakan berlaku seperti Datuk Seri sebut tadi, ketidakstabilan cuaca dan juga pertukaran yang mengejut, banjir yang mengejut dan sebagainya, limpahan yang berlaku secara mengejut, merosakkan alam sekitar, tenggelam kereta dan sebagainya, rumah, kematian dan sebagainya adalah dalam kacamata spiritual yang saya maksudkan tadi adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Bukan kita menyalahkan pihak-pihak tertentu. Tidak, kita mesti melihat perkara ini secara holistik, secara menyeluruh. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah fil barri, di daratan. Dan manusia ini duduk di darat ini, walaupun orang kata darat ini adalah bumi ini adalah 1/3 saja daripada luas permukaan bumi, dunia ini, dan lautan itu lebih daripada itu, tapi memang ada juga manusia yang tinggal di lautan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua benda inilah, dua perkara ini, al-bar dan al-bahr, darat dan laut. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut di udara. Mungkin kerana tidak ada orang hidup di udara, ada orang buat chalet hostel dekat udara ke? Tak ada kan? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Tak tahulah, takut ada orang cuba nak pergi duduk planet Marikh ke planet mana-mana, tapi kosnya lagi mahal rasanya, tak padan dengan duduk atas muka bumi. Jadi Tuhan dah sediakan kepada kita fil barri wal bahri ini untuk tempat kita duduk, untuk tempat kita tinggal dan tempat kita mencari makan. Sama ada mencari makan di permukaan bumi, di tanah, daratan ataupun di lautan, ataupun dalam konteks yang lebih luas, air yang menjadi sumber kepada pergerakan kita. Mungkin zaman dulu banyak berpunca daratan dan melalui jalan darat dan jalan air katakan. Jadi mesti kita jaga dan mesti kita kawal dengan sebaik-baiknya. Apabila kita tidak kawal dan tidak jaga dia dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita bahawa rusak itu berlaku disebabkan oleh tangan-tangan kita. Dan bila sebut tangan itu seperti biasalah, bukan maksud tangan pertukangan ini, tetapi tangan memberi makna kuasa, memberi makna kita yang meluluskan, kita yang membatalkan, kita yang mungkin memporak-perandakan, kita yang menyeleweng, kita yang menjadi sebab pada semua itu berlaku. Jadi kita mesti ingat apa yang Datuk Seri sebut itu tadi dan apa yang realiti kita tengok-tengok. Tadi panas, kemudian hujan pula. Kalau parking kereta tak kena buat kat KL ke, alhamdulillah lah sekarang ni selamat lagi. Kawan-kawan kadang parking tu balik-balik tu tengok kereta dah separuh air, tenggelam air. Jadi perkara ini kita nak beri kesedaran kepada kita anggota masyarakat bahawa kalau kita faham prinsip, baru ni Datuk Seri dijemput baca khutbah ataupun
Ya, betul, saya rasa baca ketubah saya baru ni. Ya. Pasal Datuk Seri ada minta saya semak sikit teks tu, saya rasa dia baca ketubah lah. Saya tengok bagus sangat kita memberi satu dimensi baru bahawa alam ini yang Rasulullah SAW diutuskan ini bukan deal dengan human being saja, dengan orang saja, tapi yang disebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu termasuklah dunia ini, termasuklah haiwan, termasuklah alam sekitar, termasuk apa jua aspek. Jadi agama Islam ini diutus untuk memberi rahmat kepada semua ini. Tetapi apabila tidak dihargai semuanya itu, maka ia membawa kepada fasad ataupun kerusakan. Mungkin lebih jauh kalau kita pergi lepas ni, bagaimana hadis melarang merusakkan alam, memetik pokok, menebang pokok dan sebagainya ikut suka hati, tidak ada sebab-sebab tertentu. Semua ini adalah contoh-contoh yang ada dibahas dalam buku kita ini, dan kalau dibaca dengan teliti, insya-Allah ia akan memberikan satu gambaran ataupun dimensi baru terhadap penghargaan alam sekitar. Setakat itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Prof Zul. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sedang dalam webinar pelestarian alam sekitar bersama kita Datuk Seri Zaini Ujang dan Profesor Datuk Zulkifli Muhammad Yusof. Kita mengalung-alungkan soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada, dan juga dalam masa yang sama kalau ingin kita kongsikan perkara-perkara yang nak diperbincangkan, silakan. Dan saya nak pergi kepada Datuk Seri. Datuk Seri memperkenalkan istilah ekosofi di Malaysia lah, maksud saya, dan telah menulis buku pun, satu tentang ekoshift dan juga Japanese ekosofi, dan sekarang ni tentang hadis pula. Yang saya nak tahu Datuk Seri ialah sejak Datuk Seri dalam 2 tahun kebelakang ini membincangkan ekosofi ni, apakah impak wacana ini dari sudut keilmuan dan juga kesejahteraan kita kepada alam sekitar? Kadang-kadang bila Datuk Seri cakap dekat sinar ke live tu, mandi jangan lebih 5 minit kan. Contoh, ia memberikan kesan kepada orang, nampak perkara itu sensasi, tapi dia ada kesan kepada alam sekitar, penggunaan air dan sebagainya. Datuk Seri. Ya, terima kasih. Ekosofi ini adalah satu konsep yang menggabungkan antara environment ecological philosophy. Ya, dia bukannya filosofi dalam konteks biasa. Ekosofi ini adalah pendekatan yang memadukan dimensi intelektual, spiritual dan emosional yang berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Jadi kalaulah kita sebut tentang dimensi ekosofi, itu dia lebih daripada dasar. Saya ada bedakan antara, kalaulah kita sekarang ni lebih kepada perbahasan dasar alam sekitar, dasar ni kertas saja. Dasar ni kadang-kadang ni memerlukan mekanisme, sebuah kementerian, sebuah jabatan, sejumlah wang yang besar, 3,000 warga kerja dan sebagainya untuk melaksanakan sesuatu dasar. Tapi ekosofi ni berkaitan dengan fahaman hidup kita. Dan yang paling mudah sekali bagi kita ialah kalau kita sebagai seorang Islam, apakah ajaran Islam berkaitan dengan alam sekitar? Dan bagaimana kita nak memperkayakan lagi penglibatan kita, komitmen kita, supaya akhirnya apabila orang melihat persekitaran kita, orang tahu ini kefahaman Islam yang menjadikan begini. Kenapa orang Islam bersih? Berkaitan dengan kebersihan, orang Islam paling hebat. Contohnya lah, ya, sebab dalam ajaran Islam itu memang ada tentang kebersihan. Saya juga sebutkan ini, Profesor Zul selalu sebutkan, orang Islam sebelum kita belajar sembahyang, kita kena belajar tentang kualiti air dulu. Jadi satu-satunya masyarakat dan agama yang mesti tahu dan faham tentang kualiti air ialah orang Islam. Saya tahu tentang kualiti air ini umur saya mungkin 6 tahun, 7 tahun. Kita tahu air yang boleh buat air untuk berwuduk apa, air untuk mandi wajib yang mana, air yang tak boleh dibuat untuk berwuduk dan boleh tak boleh buat untuk mandi wajib, tapi boleh untuk membersihkan apa. Semua itu dibahaskan, dan ini adalah prasyarat untuk solat. Sedangkan solat itu tiang agama. Wuduk adalah
prasyarat kepada kesempurnaan solat. Jadi kehebatan kita ialah kita bukan sahaja beramal, kita mesti juga tahu bukan hanya dalam kehidupan ini kita perlukan air mutlak untuk mendirikan solat sebagai tiang agama, tetapi kita mesti dikelilingi oleh air yang kualitinya tinggi. Jadi umat Islam ada kewajipan untuk pastikan sumber air kita bersih. Jangan cari persoalan yang lebih besar lah. Kadang-kadang ni kita macam orang yang bertanya tentang Al-Baqarah tu apa. Ya akhirnya dipersukarkan kerana persoalan yang kita tanya tu yang susah-susah. Yang baik bagi saya, apa yang kita boleh buat, kita buat. Kalaulah di rumah kita, jangan cerita jauh-jauh lah di rumah kita. Contohnya, adakah sistem pembentungan di rumah kita itu bersambung dengan sistem pembentungan berpusat yang disediakan? Kena tanya tu soalan tu. Sebab soalan tu menentukan kualiti air sungai kita. Kalaulah kita tak boleh jawab soalan tu, makna kita tak cana, kita tak tahu air mutlak tak mutlak, kita ambil sembahyang macam tu saja, seolah-olah macam tu lah. Sebab itu adalah sumbangan kita untuk tidak mencemarkan alam sekitar. Yang pertama, kita mandi dan sebagainya, air itu dialirkan ke mana? Bagi mereka yang berada di kawasan perbandaran, biasanya ada sistem pembentungan berpusat. Tetapi ada juga rumah-rumah yang tak bersambung. Jadi tugas kita ialah sempurnakan tanggungjawab tersebut. Itu adalah cara kita berfikir. Bukan kita nak berfikir kenapa sungai itu tercemar. Ya, kita kena fikir, saya ni mencemarkan sungai tidak? Apa yang saya buat ni mencemarkan alam sekitar pun tidak? Ke tahap itu. Sebab Allah akan persoalkan apa yang kita boleh buat dalam yang Profesor Zul sebutkan tadi, dalam kuasa yang ada pada kita. Kuasa yang ada pada kita sekarang ni ialah menyambung kepada sistem pembentungan berpusat. Kosnya kita kena bayarlah, jangan minta pada orang lain. Sebab kita boleh beli yang lain, kenapa kita tak boleh beli untuk turut menjaga pelestarian alam sekitar? Jadi sekarang perbahasan kita dah ke situ, Khair. Perbahasan kita, kalaulah kita ambil perbahasan polisi lain, kita akan cerita Amerika buat apa, Jepun buat apa, Korea buat apa, Malaysia, kerajaan Malaysia buat apa, kerajaan tempatan buat apa. Tetapi bila kita sebut tentang ekosofi, Kasar buat apa KSU buat, apa kami tak cukup dan sebagainya. Tapi bila kita sebut tentang ekosofi, kita bercerita tentang tanggungjawab masing-masing yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Yang ada kena pada kita. Cerita saya sebutkan tadi tentang perubahan iklim. Kita ni melepaskan gas-gas karbon banyak mana? Pernah tak kita berfikir? Pernah tak kita fikir sehingga kan suasana di dunia sekarang ni tidak menentu, cuaca tidak menentu. Kita jangan salahkan syarikat yang menghasilkan tenaga sahaja yang menjana tenaga menerusi aram batu dan gas. Kita yang menggunakan tenaga tersebut, kita yang memberikan permintaan. We create demand. Dari bahasa Inggeris macam tu. Dan demand kita tu tidak tertanggung-tanggung lagi. Ini sebab tak ada hadnya. Sebab kita boleh bayar. Saya boleh bayar kenderaan kita contohnya. Adakah kita berfikir setiap kali kita nak naik kenderaan itu selain kita berdoa supaya keselamatan kita, ya Allah, sebenarnya bila saya start kenderaan ni saya membakar diesel, membakar petrol yang akan menghasilkan, membebaskan karbon ke ruang udara. Ya, minta maaf ya Allah, memang saya ni. Itulah yang disebutkan zaharul fasadul fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi benda yang itu kita bincang dalam ekosofi, kita tak bincang dalam polisi. Kalau polisi ni kita cari kesalahan orang lah. Kesalahan kerajaan, kesalahan orang lain lah kecuali kita. Wallahu a'lam. Okey, Prof Zul. Okey, kejutlah soalan. Okey, saja nak tengok. Prof Zul, Datuk Seri bercerita soal ekosofi, mengatakan tanggungjawab tu tanggungjawab kita. Kita yang kena tahu lebih. Betul lah, ada tanggungjawab kasar, ada tanggungjawab kementerian-kementerian dan sebagainya. Dari perspektif Islam, soal pertanggungjawaban ni, menjaga alam sekitar ni, sebenarnya tanggungjawab siapa yang lebih, Prof? Terima kasih. Patutnya tanya Datuk Seri lah, dia yang duk pergi. Dia buka jalannya. Dia pergi berjalan, dia bagi compound dan sebagainya.
Okey. Pada saya lah ya, pada saya, kita sebagai pengguna, kita juga sebagai rakyat, dan dalam konteks yang saya kaitkan tadi, ekosofi itu yang melibatkan 3 kan, Datuk Seri sebut tadi. Intellectual, spiritual dan emosi. Jadi kalau kita lihat kepada 3 tu tadi, maka intelektualnya maknanya yang melibatkan guru, mengajar, memberi kesedaran, menghargai alam, termasuk ustaz, termasuk imam, termasuk siapa jua. Kemudian spiritual ni direct lah yang berkaitan dengan ketuhanan. Sama ada apa juga agama, tapi mempunyai keterkaitannya dengan Tuhan pencipta yang memberi kita hidup, peluang atas permukaan dunia. Jadi ia adalah tanggungjawab kita dan juga tanggungjawab pihak-pihak yang berkuasa dan semua pihak lah. Yang ketiganya adalah yang berkaitan dengan emosi. Ini adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral, tidak beretika, buang sampah merata dan sebagainya. Jadi bagi saya, tanggungjawab itu secara kolektif. Okay, ya? Tanggungjawab secara kolektif. Pertama, tanggungjawab kita terhadap dengan anak-anak kita. Sewaktu kita mendidik anak-anak kita mengambil air sembahyang, wuduk, kalau berdasar pada buku dan hadis yang kita kemukakan ini, Datuk Seri ada bagi sukatan dalam ni formulanya dan juga tempoh masa kalau based on time mandi itu di samping menjimatkan air tetapi dia juga menepati maqasid syariah, menepati kehendak syarak. Apa yang orang cakap tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dengan aspek yang lebih luas, iaitulah guru, pendidik. Mesti menunjukkan bagaimana dia mendisiplinkan murid-murid dengan peraturan dan sebagainya. Dia menunjukkan qudwah, dia menunjukkan contoh bagaimana pelestarian alam ini, bagaimana dia menjadikan ruang kalau guru besar. Kalau dia bertanggungjawab terhadap sekolah, bukan tugas tukang kebun saja, tapi memberi kesedaran kepada pelajar-pelajarnya bagaimana sama ada pengurusan sampah sarau, pengurusan tandas, air bersih, air bertakung dan sebagainya. Jadi kan ia adalah merupakan tanggungjawab semua kita. Kalau tadi kita di rumah, kita ajar, kita didik anak-anak kita, kita ambil saja hadis berkenaan dengan wuduk dan kita syarah dalam ni. Teknikanya bagaimana berkenaan dengan wuduk itu, dan dalam wuduk itu ada pembaziran, bagaimana untuk mengelakkan pembaziran, dan pembaziran itu boleh merosakkan alam sekitar. Itu dengan kita buat usaha di rumah, kita baca buku ni, kita beritahu anak-anak kita, itu kita sebagai parent, sebagai ibu bapa. Bila anak-anak buah kita ni pergi ke sekolah, mereka pula berjumpa dengan guru yang mendidik mereka bukan sekadar dengan bacaan teks, tetapi cikgu tu pun menunjukkan. Misalnya lah, cikgu tak boleh merokok lah. Pasal kalau dia merokok, dia meletakkan api di bibirnya tu. Dan nantinya puntung rokok tu di mana diuruskannya. Dibuang begitu atau dimasuk alat sampah atau sebagainya. Jadi qudwah kepada anak-anak murid yang melihat tentang perilaku yang ditunjukkan secara qudwah yang saya katakan itu tadi. Begitu juga apabila pelajar itu dah masuk peringkat menengah, peringkat universiti, peringkat diploma universiti dan sebagainya, dia melihat kertas-kertas polisi, dia diberi pendedahan pelajaran yang tingkat tinggi, peluang-peluang kalau dia menjadi pegawai, dia menjadi orang-orang penting dalam masyarakat, pemegang polisi, bagaimana dia sepatutnya perform berdasarkan kepada hadis-hadis yang belajar, berdasarkan kepada kesedaran dia tentang dengan alam sekitar. Dan yang terakhirnya adalah kepada mereka yang memegang kuasa lah. Yang memegang kuasa itu mesti mengelak daripada berlaku penyelewengan, berlaku daripada kealpaan dan sebagainya. Elemen-elemen yang boleh merosakkan seperti rasuah, seperti elemen yang makan suap yang menyebabkan penyalahgunaan alam sekitar, ditebang di pokok dan sebagainya. Macam-macam lah yang berlaku. Jadi bagi saya, Khair, kalau kesedaran itu hidup dalam diri kita dan dalam konteks ekosofi itu tadi, mana saja kita pergi, kita akan bertanggungjawab. Sebagai contoh,
kita biasa pergi, kita tengok paip bocor, pecah. Dia kemudian kita pun message lah kepada nombor tu ataupun kita call, yang akan jawab operator. Operator tu operator mesin terima kasih kerana membuat panggilan, kerana membuat aduan. Tindakan akan diambil sekejap lagi. Balik dari office tengok lah dah 2 jam tak telefon balik. Terima kasih kerana membuat, maknanya tak ada kata oh laporan anda tadi telah pun diambil dan dalam proses tindakan. Maknanya apa? Kita serah kepada mesin yang bercakap kerana orang komplain sistem ISO ni nak kena ada maklum balas, orang report kita kena bagi tanda rekod dan sebagainya. Dia pun bekalkan mesin tu yang menjawab. Jadi 2 jam air tu, kalau Datuk Seri tahulah air sederas ini berapa kerugian dan sebagainya terkeluar. Begitu, itu sebagai satu contoh. Dan yang mesej pun begitu juga. Saya pernah lah, saya cakap ni saya pernah mesej kat situ. Jawab macam itulah, terima kasih kerana buat. Lepas tu tak ada tindakan. Mesej lagi. Ya, terima kasih kerana buat. Maknanya yang urus tu bukan orang, bukan bukan manusia, mesin. Yang urus sekadar tidaklah kata melepas batuk di tangga, tapi seumpama begitulah keadaan. Jadi penyelesaian tidak berlaku. Jadi kesedaran yang ada dalam masyarakat perlu ada. Saya tengok walaupun ini bukan kerja saya, tapi pembaziran telah berlaku dan kerosakan telah berlaku, kita mengambil inisiatif, kita memiliki nombor-nombor talian itu, kita buat laporan. Dan pihak yang berkenaan mesti ada dia kerja, dia memang kena tahu ada kerja dalam hidup, kerja 24 jam. Memang dia dilatih untuk bekerja 24 jam. Macam doktor lah, orang dah tahu dah. Doktor ni kerja dia ada yang memang 24 jam. Jadi orang dah masuk profession itu, dia tanggung, dia mengambil dengan satu obligasi, dengan satu responsibility yang besar, dia mengambil dan ada insurans cover dan sebagainya. Jadi kawan-kawan yang terlibat bahagian-bahagian tertentu ni berkaitan dengan alam sekitar ni, dia tak boleh bekalkan mesin tu yang jawab. Dia mesti menjawab dan bertanggungjawab, dan kontraktor yang urus benda-benda tu untuk mengelak pembaziran, kerana pembaziran itu kos dan pembaziran itu adalah kerugian, termasuk pada elektrik, termasuk pada pokok, termasuk pada air dan sebagainya. Kalau kesedaran begitu ada, maka insya-Allah khair. Apa yang saya sebut dalam ayat surah Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri itu tadi, kita dapat minimumkan, kita dapat minimizekan dia. Kerana semua rasa itu adalah our responsibility, kesemua kita. Bukan cikgu, bukan pensyarah, bukan pegawai, bukan penguasa, tetapi adalah kita semua memiliki tanggungjawab. Tapi bahaya dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang netizen macam tu, busybody. Jaga tepi kain orang misalnya. Jaga tepi kain awak pun tak selesai. Contohlah. Jadi negatif punya pemikiran yang begitu kadang-kadang memadamkan, mematikan spirit yang kita nak tanam ini, bahawa kesedaran ini adalah kesedaran kita bersama. Dalam buku ni kita ada cerita tentang bagaimana najis tu tak boleh buang merata. Dalam bahasa lain berak merata. Saya ialah pernah kadang kita check in hotel, kita ada persidangan di Kuala Lumpur. Pagi sesi bermula pukul 9.30 misalnya, dan pagi tu kita keluar, kita naik di jantas. Ya Allah, beberapa tempat saya jumpa orang berak atas jantas tu. Pak yang berjalan kaki ke atas tu. Saya ialah tidak ambil gambar. Nak ambil gambar pun nak sebar kat mana? Dalam fikiran saya, Allahu Akbar. Apa yang kita bincang dalam hadis ni yang sebut najis, berak, merata ni adalah suatu penyakit membahaya dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, memberi gambaran ataupun contoh yang buruk kepada para pelancong yang datang tengok. Oh, Malaysia macam ni, orang berak atas jantas. Jadi begitulah akhir. Mana kesedaran ini, kesedaran kita semua. Dan sepatutnya kalau kita tengok, kita beritahu. Dan kalau kita tak tahu siapa pembuat, kita tahu benda tu ada, kita report. Dan pihak yang berkenaan, ya memang dia kena kerja 24 jam. Kerana sektor dia adalah begitu. Dia telah ambil seperti cikgu. Cikgu tu sektor dia kerja pagi, mungkin tengah hari, mungkin petang habis. Begitu juga yang petang sampai malam habis. Tapi ada kerja-kerja yang memang melibatkan sektor 24 jam. Dan dibayar gaji kerana kerjanya 24 jam. Dia tak boleh tidur lah masa dia kerja. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof Zul. Tuan-tuan dan tuan-puan, kita masih lagi dalam webinar tentang pelestarian alam sekitar. Kami nak perkenalkan buku baharu sebenarnya. Buku 40 hadis tentang pelestarian alam sekitar. Kalau Datuk Sri Zaini boleh tunjukkan
mock-upnya Datuk Seri. Okey, boleh Sebab saya ni ya, saya sharekan. Campaign Ah, sikit, kap- campaign sikit. Ini saya nak sebab saya tunjukkan fikir dulu buku dia. ah, Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah cover baru buku 40 hadis tentang pelestarian alam sekitar, tulisan Zaini Ujang Zulkifli Muhammad Yusof. Dua-dua ada bersama kita petang ini. Kita melihat bahawa ini adalah edisi kedua. Edisi pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita cetak 3,000. Harganya hanya RM120 sahaja. Dia kulit tebak, kulit keras dan juga penuh warna. Telah habis. Tak ada pun yang ada pada kita. Sekarang kita dah sedang dalam proses cetakan edisi kedua. Untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh kita ada dalam ruang komen, siapa yang nak beli buku ni boleh log, boleh tulis nak beli, kita akan hubungi. Hanya RM120 dan kita akan kirimkan secara percuma. Maksudnya tak perlu bayar yuran penghantaran. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ini kita selain daripada ilmunya yang penting, sebahagian keuntungan kita akan berikan kepada dan juga UITM. Tapi saya fikir UTM, sorry. Dua. UTM. UTM dan UM. Datuk Seri dulu kan orang UTM, dia UTM dan juga UM. Ini pelancaran yang gambar pelancaran yang kita buat pada 7 Disember 2019 di UTM oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Uzon, Sultan Nazrin. Dan menariknya buku ni, saya tak tahu Datuk Seri sebab kita dah keluarkan iklan ni. RM120 sahaja dan percuma. Kalau Datuk Seri nak tambah tentang buku Datuk Seri? Ya. Perbezaan buku ni dengan buku edisi pertama tu banyak ya. Jadi saya fikir ada 6 yang boleh saya war-warkan di sini. Pertama sekali ialah menyertakan titah pelancaran oleh Paduka Seri Tuanku Sultan Nazrin pada 17 Disember. Jadi pelancaran ini ucapan yang sangat panjang sebenarnya. Saya pun berbesar hati dengan perkenan tuanku untuk bersama majlis kita ya Prof Zul. Pada masa yang sama tuanku berucap panjang dan hampir keseluruhan ucapan tersebut kita muatkan di halaman depan buku ni. Kemudian kita juga ada glossary hadis tambahan. Sebelum ni kita ada glossary alam sekitar. Kita tambah glossary hadis sebab kita tahu yang membaca hadis, buku-buku hadis ini mungkin mereka yang nak mengetahui tentang alam sekitar ataupun mereka dalam bidang alam sekitar, dia kurang dari segi hadis. Jadi kita tambahan glossary hadis pun panjang, saya fikir lebih kurang dalam 25 muka macam tu. Itu dari segi inilah saya yang betulnya saya pun tak saya ada pada tangan saya ni. Prof Zul tak ada ni, saya ada. Jadi saya boleh tunjuklah pada Prof Zul. Saya pun tak ada ni. Saya belum ada lagi. Kita semua tak ada, Prof. Ya, itu je. Itu ada unsur-unsur suspense sikit. Jadi dalam glossary hadis ni saya tengok daripada halaman 507 sampai 530 2527 ya. Jadi lebih kurang dalam 20 halaman. Ini adalah di antaranya ialah nama-nama perawi hadis, istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis yang alhamdulillah Prof Zul telah bantu untuk melengkapkan. Begitu juga dengan beberapa istilah penting bila kita menyebutkan tentang ilmu hadis inilah, apa maksud hadis sahih, hadis hasan, hadis marfu', hadis dhaif dan sebagainya. Dan secara tak langsung bila membaca buku ni kita juga memahami tentang ilmu asasnya, istilah-istilah penting tentang alam sekitar, istilah-istilah penting tentang hadis. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama titah ucapan tuanku, yang kedua glossary hadis ditambah kepada glossary alam sekitar yang ada. Penambahbaikan pernyataan istilah rajah jadual yang dimuatkan dalam buku sebelum ni, yang saya fikir ada kesilapan. Mungkin mereka yang tak membaca betul tak nampak benda tu. Jadi saya biasalah selepas membaca buku saya, lepas diterbitkan itu saya akan cari kesalahan untuk dibuat edisi seterusnya. Dan itulah kerja kami. Saya dah start mula Prof Zul. Buku ni ada, saya dah start baca dah ni. Membaiki kesalahan-kesalahan untuk edisi ketiga. Ya. Hantar kat rumah buku tu.
Yang keempat, memperbaiki beberapa kesalahan cetakan yang terdapat dalam edisi pertama. Tadi yang ketiga tadi, pernyataan tu dipermudahkan lagi, ayat yang panjang kita pendekkan dan seumpamanya. Begitu juga dengan kesalahan cetakan. Yang kelima, menambah baik kandungan hadis 38, kita ganti dengan hadis baru. Ya, sebab hadis 37 dengan 38 tu dua hadis bincang hal yang sama, yang hadis yang hampir sama maksudnya. Jadi kita ganti dengan hadis yang ke-38. Itu sepenuhnya baru yang berkaitan dengan sedekah air. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah sedekah yang baik. Ya, sedekah yang baik itu sedekah air. Yang keenam ialah memuatkan penjelasan ringkas berhubung dengan hasrat penulis untuk menyumbang kepada tabung endowment Universiti Malaya dan tabung endowment UTM. Ini sangat pentinglah tuan-tuan, ramai yang minta diskaun dan sebagainya. Kalau diskaun tu sebab kami telah janjikan sejumlah wang yang kita nak sumbangkan. Jadi kita nak penuhkan dulu, habiskan endowment ni 200,000 lah, 100,000 kepada UTM, 100,000 kepada Universiti Malaya. Jadi kita tak sampai lagi lah 100,000 dalam cetakan pertama ni. Saya harap dengan edisi kedua ni kita boleh capai 100,000. Jadi kalau Cik Khair kata tadi kenapa tak bagi 30% hari ni, sebabkan kita nak penuhkan endowment tu. Kita dah maklumkan pada universiti, ketika majlis itu pun kita sebutkan hal tersebut secara tak langsung. Endowment ni untuk apa, Khair? Ya? Endowment ni untuk membiayai beasiswa pelajar dan juga aktiviti-aktiviti berkaitan dengan ilmiah, bab seminar, penerbitan buku dan sebagainya. Pulang kepada pihak universiti lah untuk buat apa, tapi adalah perkara yang kita akan bantu. Itu di segi secara ringkas, Khair, apa buku yang sedang kita bicarakan sekarang. Buku tu macam ni lah rupanya. Terima kasih. Prof Zul nak tambah sikit ke tentang buku ni, Prof? Tambahnya, terima kasih Khair. Khair pun tak pegang buku tu. Tok Sri seorang ni pegang lagi. Okey, beginilah. Saya pihak... Ini buku, ini dummy copy. Dia dah ambil tu. Okey, pihak penerbit ada menghubungi saya, verify terhadap hadis, terhadap nota kaki, terhadap terjemahan, semakan. Jadi saya telah perbetulkanlah aspek-aspek itu terhadap matan hadis dan juga ada pertindihan makna, ada pertindihan rawi hadis, bertukar tempat kedudukan hadis dan sebagainya. Iaitu alhamdulillah saya dah betulkan. Jadi kalau tengok versi baru dengan versi lama tu ada kelainan dari sudut itu. Data-data di dalam tu macam Datuk Seri sebutlah. Ada yang kita maknanya sama tapi direngkaskan, diperbetulkan ataupun dimurnikan ayat. Begitu juga dengan glosori hadis supaya dapat, sebenarnya kita boleh tambah lagi. Tapi sebab Datuk Seri Asyik duk kejar, kita nak terbit tahun ni juga, kita pun ada banyak buku lain lagi tak kena siapkan. Jadi nampaknya kena tangguh untuk edisi ketiga. Besarlah dosa saya ni ya. Besarlah dosa saya ni. Tak kejar orang Bila dah dikejar baru kita rasa apa kita nak kena ada target set tarikh tu. Jadi dalam rebut-rebut begitulah, alhamdulillah lah Datuk Seri. Bukannya kita kata apa salah, cuma begitulah. Kalau tak dikejar Abang Ali, kita tak siap juga edisi ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak atas peluang itu. Yang lain-lain itu saya rasa Datuk Seri dah sebut. Mungkin yang boleh saya tambah sikit lagi iaitulah bukan keistimewaan versi kedua, tapi masih mengekalkan versi pertama dengan versi kedua sebagai contoh lah. Sebagai contoh iaitu setiap hadis yang kita bawa masuk ni, ya, setiap hadis yang kita bawa masuk ni ada makna selapis dan ada makna berlapis. Ada makna selapis dan ada makna berlapis. Yang tu apa selapis berlapis tu nanti lepas ni lah Khair tanya saya cerita sikit. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak beli buku ni, silakan tulis saja nak beli, log dan sebagainya dalam ruangan komen. Pihak kami, Saudara Halil menunggu ni. Halil Zalmi daripada Forum Press, beliau akan menjawab WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan dan terus memberikan. Kita jangka dalam masa 10 hari lagi insya-Allah buku ni akan siap untuk dicetak. Sekarang dalam proses percetakan. Beli tuan-tuan dan puan-puan, jangan seperti yang sebelum ni. Bila dah habis edisi pertama, ramai minta dan
kita tak dapat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak teruskan Datuk Seri. Sekarang ni zaman ada orang tanya juga sebenarnya apakah langkah fokus KASA kepada alam sekitar selain daripada masalah air, contohnya seperti penipisan lapisan ozon, udara yang kurang bersih. Itu soal KASA, dan juga saya nak gabung jalinkan soalan Muhammad Zul ni dengan keadaan yang kita sekarang yang dalam menghadapi pandemik ni, Datuk Seri. Kita tahu bahawa pandemik COVID-19 ni adalah satu perkara yang sangat di luar jangka. Kita tak pernah dihadapi, seluruh dunia tak pernah menghadapi satu pandemik yang merata seperti COVID-19. Jadi soalan saya adalah bagaimana kita nak menjaga keseimbangan antara kesihatan bumi dan juga kesihatan manusia sewaktu pandemik ni. Pemahaman kita tentang kesihatan bumi, Datuk Seri. Silakan. Okey, terima kasih. Khair yang bertanya soalan ni sangat penting. Kebetulan kita memang dalam buku ni. Saya apa saja jawapan saya akan refer kepada buku. Jadi tuan-tuan dapat, walaupun bertanya tentang kementerian dan sebagainya. Kementerian Alam Sekitar dan Air telah ditubuhkan pada bulan Mac 2020. Saya harap akan berpanjanganlah dengan pelantikan Perdana Menteri yang baru dilantik ni. Jangan pula itu nanti dan panjang cerita. Dan asas dan filosofi of the kementerian tu adalah planetary health. Ya, ataupun dalam bahasa Melayunya kesihatan bumi. Dan kalau kita tengok buku kita ni kalau kita tengok pencemaran dan kerosakan alam sekitar versus pelestarian dan pemulihan tu, kita memberikan tumpuan banyak kepada aspek ekosistem semula jadi, mizan. Ya, nanti Profesor mungkin boleh ceritakan tentang surah Ar-Rahman, kepentingan kita mengekalkan mizan. Mungkin sekarang ni kita bertanya, saya tak boleh tebang pokok, tak boleh. Tanya persoalan macam tu sebab tebang pokok tu dibenarkan. Tapi jangan sampai merosakkan mizan. Keseimbangan tu tak boleh. Jangan pula kata kalau macam tu saya tak bolehlah memandu kenderaan sebab menghasilkan karbon. Boleh, jangan sampai merosakkan. Sebab itulah laporan IPCC itu bukan mengharamkan penebangan pokok ataupun pelepasan karbon. Dalam Islam ada konsep mizan. Dan mizan ni maknanya ialah had ataupun batas-batas yang tak merosakkan keseimbangan. Ya, jadi dalam buku ni banyak sekali cerita tentang contohnya bagaimana Nabi SAW minta umat Islam ketika bersin tutup mulut, kemudian tidak boleh membuang air di dalam air yang bertakung. Itu semua adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan mizan. Dan hadis-hadis itu ada hadis yang banyak, daripada hadis 21 hingga hadis 38 tu semua cerita tentang bagaimana kita nak menjaga mizan. Sebab tu orang tanya, berlaku tidak pembalakan di sesuatu tempat? Kita jangan sampai mengharamkan benda yang halal tau. Itu yang penting. Tak ada pengharaman tebang pokok. Ada ialah tegahan ketika ia boleh merosakkan mizan. Dan adalah hadis-hadis yang kita bahaskan. Contohnya ada satu hadis yang Rasul sebutkan kenapa hadis tersebut tidak menjadi hadis yang lebih tinggi dari segi status hadisnya, disebabkan salah seorang daripada orang yang dalam rangkaian perawi hadis tersebut adalah orang yang di rumahnya ada perabot yang dibuat daripada kayu. Jadi orang yang pergi tengok berguru dengan dia tu tengok perabot ada kat situ, jadi dia tak sikah kepada orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Disebabkan oleh dia meriwayatkan hadis kata jangan tebang pokok, tapi di rumahnya ada perabot yang diperbuat daripada pokok. Itu tak ditolak dia punya status hadisnya daripada hadis yang lebih tinggi, contohnya sahih, menjadi hadis yang tidak sampai ke tahap itu. Ya, jadi yang keduanya adalah tentang pembangunan lestari, di mana pelestarian pemeliharaan pada masa yang sama pencemaran alam sekitar itu tidak meningkat, ya, tidak merata. Boleh buat pembangunan tetapi kita mesti membangun secara mampan. Itu banyak dibincangkan dalam hadis, daripada hadis 8 sampailah ke hadis 40. Ada juga tentang hal yang berkaitan dengan pemulihan alam sekitar. Kita telah membuat sesuatu tetapi
Jangan sampai merosakkan. Ini hadis-hadis yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 39. Hadis yang pertama tu Cik Khair, ya, saya ambil hadis yang pertama itulah ya. Sorry, hadis yang pertama tu cerita tentang ini kita kekalkan hadis ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi hadis ini bersebut tentang bagaimana iman itu ada 70 ataupun 60 lebih cabang. Dan cabang yang paling utama ialah mengucap la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah membuang perkara-perkara yang menyakitkan di jalanan. Sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Jadi dalam keseluruhan perbahasan kita, mungkin yang berbeza dengan kebanyakan perbahasan ialah kita letakkan hadis ini dalam konteks pemulihan pelestarian alam sekitar. Apa peranan kita mengutip sampah? Itu sangat penting, sebab itulah saya selalu sebut tentang kudah. Kutip sampah sambil beriadah. Sebab untuk kita melaksanakan hadis nombor 1 ni. Sebab hadis nombor 1 ni adalah cabang iman. Bukan kerja kecil tau, kutip sampah ni. Jangan kutip sampah itu kerja pengutip sampah. Kutip sampah ini kerja orang beriman untuk menyempurnakan keimanan mereka. Jadi sebab apa? Sebab sampah itu mungkin akan, sebagaimana yang Profesor selalu syarahkan, sampah itu ya yang disebutkan bukan sampah saja, tetapi mungkin paku, mungkin duri. Kalau paku itu mungkin nanti menyebabkan tayar bocor. Dan bayangkanlah seorang anak muda yang nak pergi mengambil peperiksaan, tiba-tiba tayar motosikal mereka bocor tengah jalan. Ya, exam sejam lagi. Mereka terpaksa berada dalam kesusahan, panik, masuk kelas, exam fail. Sebab apa? Sebab tak sempat, dengan keadaan yang tergopoh-gapah. Itu kalau anak muda exam. Kalau seorang satu keluarga sedang menghantar seorang isteri untuk ke hospital untuk bersalin contohnya. Itulah kesusahan-kesusahan yang ada. Selain daripada tu, kalaulah sampah tu masuk ke dalam lubang saluran sistem saliran kita, dia akan menyebabkan berlaku sumbatan kepada saliran tersebut. Dan ini akan menyebabkan banjir kilat. Banjir kilat ini maknanya banjir sekejap lah, bukan banjir yang 3-4 hari, banjir Temenung kat Johor, banjir monsun di Pantai Timur, orang Kelantan, orang Terengganu ni kalau banjir ni sebahagian tu suka lah, Profesor tu mungkin suka balik banjir, main air banjir. Tapi yang kita sebutkan, punca banjir kilat itu adalah sistem saliran sebahagian besarnya tidak berfungsi dengan baik. Dan kalaulah kita mengutip sampah itu, mungkin kita akan mengurangkan risiko risiko banjir kilat. Oh, banjir kilat tak apa. Jangan kata tak apa. Ini yang berlaku di Yan dan di Kuala Muda baru-baru ini menyebabkan 4 kematian. Ya, jadi saya sempat menziarahi satu kawasan perumahan di hilir sungai, di hiliran Sungai Tupah tu. Saya dapati air itu datang dengan cepat sekali, dalam masa setengah jam penuh dah rumah tu. Dan isterinya yang 34 minggu syarat mengandung diangkat ke siling. Dia ditolak naik menggunakan tangga. Bayangkanlah kalau isteri itu terjatuh macam mana dan sebagainya. Inilah akibat daripada banjir-banjir kilat. Dan kita telah kenal pastilah antara sebab-sebab banjir kilat ini adalah sistem saliran kita itu kotor. Ketika saya pergi ke Bandar Yan kecil, saya nampak peti sejuk pun ada dalam sungai. Nak buang peti sejuk tu letak tepi sungai. Bila hujan, peti sejuk masuk dalam sungai. Dan peti sejuk itu berada di bawah betul jambatan. Jadi ruang untuk air lebihan masuk ke bawah jambatan tu menjadi semakin sedikit dan akhirnya akan melimpah ke atas. Melimpah ke atas maknanya kenalah kedai-kedai sebelah tu. So inilah benda kecil daripada hadis yang pertama yang kita bincang. So cara kita membahaskan hadis ni macam ni. Kita bukan membahaskan hadis ni dari segi keimanan saja, tetapi kita reflect kepada amalan kita. Jadi dari segi amalannya apa? Dari segi amalannya kita akan buat. Ni minta maaf Profesor, saya marah sikit benda ni. Amalannya
saya pergi kepada ni ya. Contohnya kita sekarang ni kita dalam buku ni kita nak develop habits. Habit itu lebih penting daripada dasar-dasar dan sebagainya. Yang penting adalah perubahan pada setiap individu. Khususnya individu yang beriman lah dalam konteks ini. Jadi inilah contohnya yang kita kena buat kalaulah kita eco habits kita tu. Ini semua ada dalam buku tu ya. Ini kebetulan saya buat dalam bahasa Inggeris ni, kebetulan saya bagi kuliah dalam bahasa Inggeris sebelum ni. Ini contohnya lah. Dalam buku tu ada sebut contohnya tentang eco-active, embrace green life, plant trees as offsetting framework. Ini sangat penting. Saya sebutkan tadi, kalaulah kita rasa kita bersalah, kita melepaskan karbon, sebab kita terpaksa gunakan kenderaan itu untuk pergi tempat kerja, tak apa. Sebab dalam Islam ada konsep kita ni bertaubat, minta keampunan pada Allah. Sebab tu antara perkara yang kita minta banyak pada Allah SWT, saya tak tahu lah, tanya ustaz-ustaz lah. Selalunya kita akan minta supaya diampunkan dosa. Itulah, kalau kita sempat nak berdoa, satu doa, kita minta diampunkan dosa-dosa kita. Jadi untuk berbuat mengampunkan dosa itu ada banyak cara. Satunya ialah selain daripada kita minta ampun, kita tak buat benda tu. Kalau kita tak boleh buat benda tu, ialah kita offset. Kita ganti dengan amal soleh. Ya, dan amal soleh dalam konteks kita ni, sebab kita sebut dengan karbon kan, kita lepaskan karbon, kita kena absorb balik karbon tu. Kita serap balik karbon dengan tanam pokok. Ya, sebab tu tengah-tengah habit yang kedua ni, eco-active ni, plant trees as offsetting framework. Dan itu juga yang berlaku dalam sebuah negara. Kalau negara kita tak boleh mengurangkan pelepasan karbon secara yang terancang dengan banyak, apa yang kita buat itu kita tambah offsetting. Tan Sri Mahyudin ketika menjadi Perdana Menteri telah melancarkan projek penanaman 100 juta pokok menjelang 2025. Ini adalah offsetting kita ya untuk pastikan ini. Jadi memang kita melakukan banyak kesalahan dan kadang-kadang kita tebang pokok dan sebagainya, kita tanam baliklah. Itulah pelayanan kita sebagai Khalifatul Ard. Wallahu a'lam bissawab. Okey, menarik kupasan Datuk Sri Zaini ni, Prof Zul. Prof Zul nak tambah perkara yang sama dalam hal ni, COVID dalam sekitar dan peranan kita sebagai seorang Muslim. Okey, boleh saya tambah sikit. Masa ada lagi kan? Ada. Okay. Sejam lagi. Sejam lagi. Tak ada, setengah jam lagi. Setengah jam Datuk Sri. Mungkin saya boleh tambah 2 poin lagi. Pertama, apa yang Datuk Seri dah sebut tu tadi, iaitulah setiap hadis yang dibawa masuk itu, saya pun ada sebut tadi, kita akan view dia dari aspek makna selapis dan makna berlapis dan makna reflect. Datuk Seri telah sebut makna reflect tadilah. Makna reflect itu iaitulah yang refleksi kepada apa yang patut kita buat, apa yang sepatutnya kita perform dan apa yang kesannya hasil daripada pelaksanaan. Saya nak tambahnya, pertama adalah setiap hadis yang kita bawa masuk ini, kita akan beri makna selapis. Makna selapis itu makna hak matan hadis tu. Iaitulah kita beri terjemahan kepadanya dan kita beri maksud daripadanya. Sebagai satu contohlah, katakan kita tengok hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lebih kurang maksudnya memberitahu bahawa ketika seorang lelaki berjalan melalui sebuah jalan, dia melihat ada sepotong ranting berduri di atas jalan tersebut. Lalu dialihkannya ke tempat lain, maka Allah berterima kasih kepada hamba-Nya itu dan berikan pengampunan kepadanya. Kita pun memberikan penerangan makna hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih kepada hamba-Nya yang telah menunjukkan satu perbuatan atau perangai yang baik, menyelamatkan orang lain daripada terkena duri di atas jalan yang dia melihat ada di atas jalan tersebut. Dalam zaman dulu disebut sebagai duri lah, kerana mereka berjalan, mereka nampak duri. Mungkin masa tu tak ada lagi paku ni.
Jadi orang yang berjalan itu nampak dan dia mengalihkannya. Dia ambil, dia buang kerana nanti terkena pakaian orang yang datang kemudian dengan gopoh-gapah ataupun datang dengan kumpulan yang ramai, tak perasan lalu terkena pakaian koyak ataupun kena kulit luka dan sebagainya. Maka Tuhan berterima kasih kepada hamba-Nya itu dan Tuhan berikan pengampunan kepadanya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu pemurah dan always encourage orang buat baik. Itu benda yang mendapat ganjaran pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna selapis kita dah beri kepada hadis itu. Tapi pada masa yang sama kita beri makna berlapis. Kita beri makna berlapisnya iaitulah hadis ini memberi galakan kepada kita aktiviti jasmani, aktiviti berjalan kaki dan aktiviti yang boleh menyihatkan fikiran kita, minda kita, beri kita peluh badan. Artinya kalau tadi kalau zaman kita hari ni orang lebih suka naik kenderaan. Saya benceng besok nak beli motor lah. Kenapa nak pergi masjid mudah? Ataupun nak cari kereta kecil-kecil lah, senang parking nak pergi masjid. Sepatutnya hadis ini dibaca dengan dimensi baru. Saya pencen besok, mudah nak pergi masjid, saya nak jalan kaki. Maksudnya, hadis ini memberi galakan kepada kita aktiviti sihat, iaitulah berjalan kaki. Dan saya cukup menarik bila Datuk Seri bila berbincang dengan kita sewaktu nak beri makna berlapis kepada hadis ini kan. Datuk Seri kata secara amnya setiap individu dewasa digalakkan berjalan kaki 10,000 langkah sehari. Sekarang orang ada jam kesihatan kan. Dia tengok berapa ribu langkah, berapa ribu step dia berjalan dan sebagainya. Hadis ni dah beri kepada kita dimensi berfikir baru, berlapis ini aktiviti sihat itu. So kurang-kurangnya dalam satu hari kena berjalan 10,000 langkah. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan kempen berjalan 10,000 langkah sehari sejak tahun 2009. Tujuannya adalah untuk menggalakkan rakyat Malaysia, terutama golongan yang kurang aktif. Yang bersara tadi, yang dah pencen tu, melakukan aktiviti fizikal untuk menjadi lebih cergas. Detail tu boleh baca dalam hadis, dalam hadis nombor 4 dalam buku kita. Itulah yang saya maksudkan dengan makna berlapis. Kita dah beri hak hadis tu makna dia, kemudian kita beri lagi makna di samping Datuk Seri sebut makna reflect, tapi makna berlapisnya hadis ini juga memberi galakan kepada kita aktiviti sihat. Rasulullah beritahu berjalan itu sihat, menyihatkan, dan itulah juga antara petua untuk orang yang orang kata petua panjang umur lah, contohlah. Banyak lagi hadis lain, saya ambil rengka-rengka aja petang ni. Hadis yang lain, hadis 10 katakan. Hadis 10 ini Rasulullah SAW memberitahu kepada kita seorang Muslim itu apabila bercucuk tanam, kemudian hasil daripada cucuk tanam itu dimakan oleh burung, oleh manusia, oleh orang, pencuri, penyangak dan sebagainya, dia mendapat ganjaran sedekah. Itu hadis nombor 10. Jadi makna selapis kita dah berilah kepada hadis itu, iaitulah galakan kepada kita supaya bercucuk tanam dan kita tidak cepat marah, kita tidak maki hamun kepada yang makan, termasuk burung dan orang dan sebagainya. Walaupun dah letak CCTV pun dia curi dengan CCTV sekali. Jadi maka baginda sallallahu alaihi wasallam kata lahu bihi sadaqah. Itu makna selapis, dia dapat ganjaran pahala. Makna berlapisnya iaitulah mungkin agak ekstrim sikit. Kita perlu ubah budaya baru kita ini, instead pergi tanam pokok-pokok yang yang ada daunnya luruh di atas jalan raya, yang lagi menyusahkan pihak yang urus jagaan alam sekitar, hari-hari duk bagi gaji kepada orang yang sapu, kemudian sedut, kemudian pergi buang sampah dan sebagainya. Kita minimizekan dia dengan menanam pokok yang boleh mengeluarkan buah. Tapi kalau dekat Malaysia habis tanam pokok yang ada buah ni, orang berebut atas jalan raya pakat panjat pokok itu. Tapi kita nak kena beri kesedaran baru kepada mereka di mana tanah orang anggap atas jalan raya ni kerajaan punya pokok ke tiang elektrik ke, kalau langgar rosak patah apa semua dia tu kata kerajaan punya, dia kata.
Jadi kalau pokok-pokok yang kita tanam, kita cuba galakkan di permukiman, di kawasan-kawasan lokaliti tertentu. Kita instead of tanam pokok yang sekadar keluar daun hijau atau berbunga, kita galakkan tanam pokok yang kira-kiranya boleh mengeluarkan buah. Boleh mengeluarkan hasil buah, binatang, burung dan sebagainya makan dapat pahala, dan manusia yang asnaf yang memerlukan untuk memakan buah itu pun dapat pahala, dan orang yang pergi tolong siram, tolong jaga, tolong selia pokok itu pun dapat pahala. Ini makna berlapis yang kita cuba terapkan dalam hadis ini, dan kalau seluruh landscape Malaysia ini mengambil pendekatan itu, tak timbul masalah orang nak curi apa semua, kerana bekalan melimpah ruah. Dah berlambak di atas jalan raya, dah berlambak tepi jalan dan sebagainya, setiap pemukiman, pokok yang ditanam adalah pokok yang menghasilkan buah. Ini kita tanam bonsai, okeylah tanam bonsai, tapi bukan main susah nak jaga dia, nak boleh ke dia betul-betul tercentum cantik tu. Datuk Seri makan macam kat Jepun itu, ambil masa yang lama. Okey, kita ubah, kita tanam pokok-pokok buah-buahan tropika ini, yang mana sesuai dipilihlah. Ini research kena buatlah. Maka ia akan mendapat faedah, dapat pahala, dan pada masa yang sama orang tidak duduk berebut kerana semua tempat ada. Ada semua tempat. Katalah cherry Malaysia ada dekat section, ada kawasan saya PJ, kat Bangi pun ada, dekat Khir duduk kat mana Khir? Ada juga kat kawasan Khir. UK Perdana. UK Perdana. Ada. Kat UK Perdana pun ada juga pokok berkenaan contohnya lah kan. Jadi kita beri makna berlapis daripada hadis ini, memberi galakan, dan tak ada lagi rasa mental blok ke masalah ke bila orang makan mencuri dan sebagainya. Yang saya rasa cukup tu. Saya tambah sikit. Okay. Selain daripada tu hadis yang ni, kita sebenarnya ada 3 buku ni. Buku satu ialah buku yang asalnya. Ni yang asli. yang kita diresmikan oleh Paduka Seri Tuanku Sultan Perak. Kemudian kita ada buku ni intisari ni, kecil ni. Ya, nipis saja buku ni. Ini hanya hadis, dan kita sebutkan hadisnya, kita sebutkan dia punya ringkasan ataupun rumusan. Yang setiap bab dalam ataupun setiap hadisnya ada rumusan 2 muka di belakangnya. Jadi kalaulah hadis yang ke-10 tadi tu, selain daripada bercucuk tanam, kemudian tu pastikan yang buah-buahan ada, kita juga akan membina satu konsep yang kita sebut sebagai bandar hijau. Ya, kalaulah kita tanam pokok, jadi tak ada isu tentang kita tidak cukup tumbuh-tumbuhan, sebab kita secara sukarela akan memberi sumbangan menghasilkan ataupun menanam pokok, contohnya lah. Dan ini pokok ni sangat penting ya, sebab kami di kementerian setiap kilometer yang kita gunakan untuk tujuan, kita tengok kereta-kereta kementerian, kita akan offset dengan pokok. Dan offset tu ada 2. Satu, sama ada dibuat sendiri oleh pegawai ataupun kementerian yang akan bayarlah. Jadi kita nak berlumba kepada kebaikan ni. Berlumba kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab nanti kita akan tanya dalam buku ni pun kita cerita semua makhluk Allah ni kecuali manusia dan jin ni bertasbih kepada Allah SWT. Kalau kita tanam pokok tu secara tak langsung, kita memperbanyakkan tasbih kepada Allah SWT. Kita ni memang tak ingatlah. Tapi kalau pokok tu makin banyak pokok yang kita tanam ni, makin banyak tasbih yang disebabkan oleh dengan sebab musabab kita yang menanam pokok tersebut. Pada masa yang sama, ini akan mengurangkan masalah pelepasan karbon sebab penyerapan itu berlaku. Kita juga sebutkan tentang konsep bandar hijau boleh mengurangkan kesan pulau haba yang biasanya berlaku di bandar-bandar besar yang tidak mempunyai banyak pokok dan tumbuhan. Jadi secara tak langsung, kita akan menggalakkan masyarakat kita menanam pokok secara sukarela. Kita tak perlu fikir. Sebab ini peluang untuk kita memperbanyakkan amal soleh kita. Amal soleh itu bukan hanya dalam buku ni, kita sebut bukan hanya solat, pergi umrah, pergi haji, tetapi yang juga pentinglah tanam pokok. Kurangkan pelepasan karbon, kurangkan risiko alam sekitar dari segi pencemaran, dari segi tadi kebetulan saya terlupa, sembang-sembang tadi saya terlupa, Akhir cakap tentang planetary health dan kaitannya dengan COVID. Jadi saya sharekan sini Akhir. Buku tentang planetary health ini diterbitkan
hasil daripada satu projek yang dikendalikan oleh pelbagai pihak dan sebuah jurnal yang terkenal dalam bidang perubatan, jurnal Lancet. Sebahagian besar pada kandungan jurnal itu diterbitkan dalam buku ni. Jadi saya bacakan, ini sangat penting ya, ini sangat penting. Kita kena ingat betul ni. COVID-19 is a prototypical planetary health story. Cerita tentang COVID-19 ni sebenarnya ialah cerita tentang planetary health. The virus origin is related to our interactions with nature and wild, our food system, and changes in demography and technology. Lesson we are learning about controlling the pandemic underscore the importance of systems thinking, the need for collective action, and the promise of rapid global behavior change. And this global pause presents an unprecedented opportunity to chart a new course. COVID-19 ini sebenarnya cerita tentang planetary health. Bagaimana kita menguruskan alam sekitar kita. Dan kalau kita tengok macam inilah dia sebenarnya. Underlying drivers kita ni ialah consumption. Kita banyak menggunakan consumption ni maksudnya kepenggunaan lah. Makanan kita, pakaian kita, kenderaan kita, apa-apa saja. Berbanding dengan zaman sebelum ni kita sangat mewah. Mewah kita tu kadang-kadang kita beli benda yang kita tak perlu pakai pun. Kita tak perlu pun kita beli. Sebab apa? Sebab consumption. Kita ada duit, kita beli. Apabila consumption tinggi, pada masa yang sama, pengeluaran akan tinggi. Dan untuk mengeluarkan dengan tinggi, dengan banyak ini, pengeluar akan banyak menggunakan tenaga. Banyak menggunakan tenaga, maknanya kalau menggunakan bahan api fosil ni akan lebih banyak menggunakan batu, minyak, gas dan akhirnya menghasilkan lebih banyak pelepasan karbon. Itu juga dengan demographic shift ya dan teknologi. Penduduk sekarang 70% beralih pada satu-satu kawasan iaitu di bandar. Kurang penduduk di luar bandar. Akhirnya bandar menjadi tempat di mana 80% penghasilan karbon berlaku disebabkan oleh aktiviti penduduk bandar yang sempit, yang berkumpul di satu tempat. Kemudian barulah berlaku ecological driversnya, climate change, global pollution, biodiversity loss, altered biochemical systems, resource scarcity. Ini menyebabkan masalah seperti pencemaran udara, food production, ya, infectious disease. Ini infectious disease yang kita sebutkan sekarang ni COVID. Access to fresh water, natural hazard, and mediating factornya sebagai contohnya behavior, teknologi. Dan itulah yang berlaku akhirnya menyebabkan human health. Ini yang kita sebutkan sebagai COVID ni di sinilah healthnya, kesannya kepada COVID. Jadi apa yang saya sebutkan, benda ni kita bincang dalam buku ni, dalam 40 hadis pelestarian alam sekitar ni, tentang kesemua isu-isu penting yang ada sehinggalah ini. Jadi mungkin edisi ketiga nanti kita lebih succinct lah, lebih ketarakan lagi sebab kita masa kita tulis buku ni belum COVID. Tengah tulis buku sedang COVID. Bila dah insya-Allah bila COVID ini berakhir nanti ada konklusinya, orang lebih faham. Jadi saya fikir ini cara kita memahami apa saja musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perspektif kita yang betul lah. Jadi persekitaran kita harus berbeza, kita berfikir juga harus berbeza, tindakan kita juga harus berbeza. Hadis-hadis yang kita fahami selama ini on the surface saja harus kita lihat dari segi konteks masa ini bagaimana, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Seri. Ya Prof. Saya ingat nak cadang Datuk Seri pasal kita tulis buku ni sebelum COVID. Dan kita pula sibuk nak bergerak sana sini terhad kan. Hadis yang kita ada bincang dalam ni pun ada berkenaan wabak. Mungkin bab berkenaan wabak ni kita kena tambah supaya ianya menjadi lebih relevan dengan perbincangan COVID dan yang Datuk Seri sebut tadi lah planetary health, ya. Itu edisi ketiga. Okey. Ni nak minggu depan ni insya-Allah kita start lah edisi ketiga. Tak, Saya okey. Yang pening kepala Prof Zul lah gelak. Ada banyak lagi yang tak siap. Prof Zul, ini masalah dah ni Prof Zul. Ada satu masalah bukan. Okey. Okey. Datuk Seri Zaini tadi sebenarnya bila membincangkan tidak secara langsung menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Puan Nuriyah Bidun yang mahu melihat step by step bagaimana kita nak melihat alam sekitar, bagaimana alam sekitar, air, udara dan sebagainya.
bahagiannya telah diceritakan oleh Datuk Sri Zaini. Tapi Prof Zul, tentang Datuk Sri Zaini ni, kita kenal dia agak lama dah. Ya. Ada perkara yang dia ni adalah orang yang sangat positif. Apa pun kita cerita dia senyum, dia buat. Nah, cuma kadang-kadang positif dia tu menekan kita jugalah. Kadang-kadang dia nak benda cepat kan. Cuma ada satu soalan daripada Dia kata dia buat dosa kat kita tadi. jadi ada satu soalan daripada Azrina ni yang saya fikir menarik untuk kita kupas. Sebab kita bercakap soal ekosif, soal sebagai individu kita kena ada habit yang akhirnya membawa kepada kebaikan. Azrina bercakap bagaimana hendak menghadapi golongan yang skeptik dengan isu alam sekitar, contohnya pemanasan global, sebab ini perkara yang berlaku. Kita kata Datuk Sri Zaini approach dia adalah kita kena sampaikan kepada orang dengan pendidikan ilmu dan akhirnya kita, tapi bagaimana menghadapi orang yang skeptik ni Datuk Sri? Skeptik dari Tak segi apa sampai tu? juga apa ni. Bagaimana menghadapi golongan yang skeptikal lah. Skeptikal tentang alam sekitar. Bukan saja tentang alam sekitar, saya fikir tentang agama pun ramai yang skeptik, tentang polisi-polisi besar yang kita ada, tentang keuangan, tentang politik, tentang sosial. Jadi saya fikir skeptik ini membolehkan kita berfikir lebih masak lagi lah. Saya ada satu slide macam mana nak bincangkan tentang orang skeptik ni. Ya. Jadi saya fikir yang penting sekali bagi kita untuk menyelesaikan masalah skepticism ni ialah kita menyelesaikan ini framework dalam buku kita tu, ya, this is EcoShift framework. Apa yang dilakukan oleh kerajaan ataupun agensi, organisasi sama ada swasta ataupun awam ialah membuat sesuatu planning, strategi implement, dan inilah masalahnya implementasi inilah. Kadang-kadang tak ada duit, kadang-kadang tu tak cukup orang, kadang-kadang dah buat itu kontraktor ada masalah ataupun orang yang ditugaskan tu ada masalah. Dan biasanya pengalaman saya lah, ya, ni specifically saya rasa di Malaysia, apabila kita ada masalah, kita kata projek tu gagal. Padahal kita dah buat dah semua planning ni. Kegagalannya ialah kepada kelemahan dari segi implementasi. Negeri seperti Jepun, Skandinavia, apa yang dia buat, selepas daripada sesuatu tu, dia akan improve dari masa ke semasa. Sebab itulah kita tengok kalau iPhone tu, sekarang ni orang dah cerita tentang iPhone 13. Kalau kita fikir secara logical, sepatutnya iPhone itu dalam konteks sesuatu dasar lah, kita nak iPhone yang ke-17, macam tu. Contohnya lah, atau iPhone yang ke-20. Kita nak iPhone yang ke-20 teruslah. Kita tak nak iPhone tengah-tengah ni, tak mau. Ya, dia nak yang terus kun fayakun jadi iPhone 20. Untuk jadi ke iPhone 20 tu dia kena iPhone 1, iPhone 2, iPhone 11, iPhone 10, iPhone 12, iPhone 13 dan sebagainya. Jadi itu yang perlukan improvement. Kita kena bersedia untuk belajar dan untuk improve. Yang kedua, yang kita nak ubah ni apa? Bukan kita nak ubah pemikiran orang sangat. Kita nak ubah habit orang tu. Kadang-kadang macam orang Jepun kan, dia mengutip sampah tu dia tak fikir pun tentang pelestarian alam sekitar, tapi habit dia memang kutip sampah. Jumpa sampah dia kena kutip. Sebab apa? Sebab tak tahu dia daripada kecil dia diajar macam tu. Sebab itulah kita tengok negeri-negeri seperti Jepun, ya, Prof Zul, kita pergi ke Mekah baru ni. Orang Jepun adalah dengan 100 orang ke, tapi orang Jepun 100 orang tu nampak sampah kutip, Tengok orang daripada Jepun. Sedangkan orang Malaysia ada 20 ribu, 30 ribu. Kita patutnya belajar kenapa orang Jepun jadi macam tu. Dan semua pula tu, bukannya seorang, semua yang ada kat situ. Kalaulah mereka datang menyaksikan sesuatu perlawanan bola sepak dekat Rusia ke kat mana ke, penyokong-penyokong mereka tu tunggu dulu, selepas balik tu dia kutip sampah yang ada. Sebab itulah budaya mereka. Di tempat mereka tu tak ada orang kutip sampah. Ya, tak ada janitor, tak ada orang yang bersihkan sekolah. Dia orang sendiri kena bersihkan sekolah secara bergiliran. So yang kita nak bina ialah habit. Habit untuk pelestarian alam sekitar. Jangan sangat kita theoretical tentang polisi dan sebagainya. Kadang-kadang kita letih sebab kita bergaduh dan keadaan tak ada benda berubah. Kita nak bergaduh tetapi persekitaran kita semakin bersih. Kita nak bergaduh, traffic jam kita semakin kurang. Ya, macam mana kita nak buat? Kita carilah kawan-kawan kita supaya kita bina habit. Apa beza habit dengan behavior? Behavior ini
conscious mind perlukan insentif dan perlukan punitif. Habit ini unconscious mind. Ya, jadi saya nak cepat ni. Kalau kita tengok macam ni lah, ya, individu yang kita nak banner sekarang ni lah habitual change. 90% daripada tindakan kita secara seharian. Ini melibatkan individu, family, neighbours. Jadi kita mulakan dengan family kita. Mulakan dengan diri kita dululah. Jangan kita tak berubah, nak ubah kerajaan, nak ubah dunia, kita ubah diri kita dulu. Family kita, neighbour kita, kawan-kawan kita. Dan untuk buat itu kita ada public participation melalui event. Jadi saya nak ringkaskan ni sebab masa kita tak banyak. So dalam buku ni yang penting, kita ada dua tadi. Saya kata ekosofi dengan policy. Environmental policy kat bawah tu. Jadi environmental policy ni kita meletihkan lah. Saya dah kerja bidang ni dah kuat lama lah. Daripada jadi pensyarah, penolong pensyarah, profesor, kemudian tu jadi KSU sekarang ni. Inilah kerja saya tentang environmental policy. Apa yang lebih penting ialah ekosofi. Change happen. Dan change happen because of people. Disebabkan oleh manusia. Manusia itu berubah disebabkan oleh budaya. Budaya itu berubah disebabkan oleh dua faktor. Satu, habitnya berubah dan behaviornya berubah. Kadang-kadang dia tidak sangat, contohnya lah macam kita, buat sesuatu, bangun subuh, sembahyang subuh. Kita terbangun pukul 5 pagi nak sembahyang tahajud, nak bangun pagi, nak pergi surau, nak pergi masjid sebab apa? Sebab habitual. Tak ada jam pun. Biological clock kita tu is habitual. Dan itu yang kita nak supaya masyarakat kita berubah. Kalau kita tengok dalam Western society, apa yang penting bagi mereka ialah carbon footprint. Jadi kalau kita sebut pasal pelepasan karbon ni tak ada orang yang rasa tersentuh. Tapi kalau kita kata halalan thayyiban tu berbeza. Dalam masyarakat Jepun, carbon footprint pun tak jalan. Kalau sebut mottainai, yes. Itu juga dengan lain-lain. Kalau kita sebut tentang green growth, tak ada membawa apa-apa makna lah kepada orang Islam. Kadang tu ini semua konsep-konsep Western ni. Tak ada kena-mengena. Tapi kalau kita sebut tentang khalifah, tugas kita mengendalikan alam ini. Ada ketikanya kita boleh tebang pokok, tapi jangan sampai mizan terjejas. Ya, lifestyle kita ialah ihsan. Kalau dulu kita gunakan regulatory, semua benda nak ada orang pantau, ada CCTV, ada polis dan sebagainya. Tapi dalam Islam ada konsep ihsan. Macam mana kita nak pastikan yang kita berada dalam bilik air, ambil air semayang, tetapi air semayang itu less than 1 liter. Untuk ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita rakamkan dalam hadis ini. Bagaimana kita nak ambil bersuci untuk mandi untuk mengikut hadis Nabi, iaitu Nabi menggunakan air kira 3 ke 4 liter. Ya, untuk setiap mandi tersebut. Ini semua ihsan. Kita berada dalam bilik air, tak ada orang nampak pun. Yang nampak adalah Tuhan dan malaikat yang bersama kita. Dan value kita ialah takwa dan ibadah. Itulah yang konsep yang kita nak jelaskan. Dan keseluruhan buku ni, kalau buku ni harus dibaca pendahuluannya, ya. Pendahuluan itu menjelaskan tentang yang lain-lain. Baca pendahuluan, mesti baca, syarahkan dulu. Kalau saya diminta untuk mensyarahkan buku ni, saya baca satu hadis ya. Yang lain tu saya ceritakan tentang pendahuluan supaya membolehkan kita faham konsepnya. So this is what we call ecosophy, Islamic ecosophy. Ya, kalau tidak tu Western ecosophy, Japanese ecosophy, yang buku yang saya tulis itu Japanese ecosophy, perbedaannya. Jadi saya nak sibukkan tuan-tuan dan masyarakat Islam, kita pergi yang ke atas tu. Jangan sibukkan yang di bawah ni. Yang bawah ni biarlah ahli politik tu bercakap di parlimen dan sebagainya. Tuan-tuan ni kalau nak pahala banyak, buat yang di atas tu. Sebab ini akan memudahkan kita untuk jadi lebih mudah untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan dan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Datuk Seri yang saya kenal. Dia orang macam tu. Kalau kita nak komplain kat dia je, dia akan cakap, apa yang kau boleh buat dengan komplain kau tu? What you can do to solve the problem? Jangan nak salah orang lain je. Itulah sifat positif Datuk Seri Zaini Ujang. Prof Zul. Ya. Kita dah dekat-dekat dah ni, Prof. Ya. Ada soalan ke lagi. boleh jawab? Prof Zul boleh jawab soalan? Soalan-soalan tu hampir semua dah dikongsikan. Cuma saya nak Prof Zul lanjutkan sedikit apa yang Datuk Seri Zaini sebut tu tentang peranan individu ni. Tanggungjawab kita ni. Kita kan ni adalah Khalifatu fil ard. Jadi bagaimana kita boleh sebenarnya sebagai konklusi lah. Sebab kadang-kadang kita ni banyak nak cari salah orang, salah kerajaan dan salah siapa saja, lupa nak tengok cermin dan melihat diri kita sendiri. Prof Zul? Okey, terima kasih Khair. Masa pun tak begitu mengizinkan. Yalah. Saya fikir apa yang Datuk Seri sebut tadi. Memang kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita perlu
lihat pada diri kita, apa peranan kita, apa yang kita dah buat. Macam Khir punya soalan awal tadi lah. Saya dah sebut kan, kita sebagai bapa, sebagai guru, sebagai pensyarah, sebagai pegawai dan sebagainya. Saya nak tambah sikit lagi supaya ada kesedaran mingguan. Datuk Seri memang duduk kempen setiap ustaz ni supaya beli buku ni buat kuliah Maghrib. Saya pun saya tak naklah kempen kerana saya dah ustaz dah. Bila Datuk tengah-tengah tu Datuk Seri berhadiah pada dia orang baca, dia orang kata baguslah buku ni, saya nak buat kuliah murid. Jadi dengan sendirinya cara dakwah Datuk Seri tu kira berkesan lah. Macam ni, kita hari Jumaat kita selalu dengar khutbah. Kalaulah khatib boleh mengambil bahan-bahan daripada buku kita di sini kan, boleh baca. Contohlah sebagai satu contoh. Selalu khatib, saya pun biarlah selalu juga jadi khatib dulu. Bila naik atas mimbar kita pesan tuan-tuan sidang jemaah bercarilah bekal dengan takwa, kerana takwa itu sebaik-baik bekalan kan, kita kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuan-tuan, Tuhan dah sebut carilah bekal sebab tu nak hidup di atas muka dunia ini dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa. Jadi kita kena relatekan takwa itu dengan apa yang kita bicarakan mengenai lestari ni. Tuhan dah sebut i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana berlaku adil itu adalah lebih dekat kepada takwa. Apa yang saya nak sebutnya ialah dalam Datuk Seri suruh saya ulas tadi tentang ayat surah Ar-Rahman ayat 9 wala tukhsirul mizan wa aqimul wazna wa bil qisti wala tukhsirul mizan. Nanti sesi lain lah insya-Allah kita cakap. Jadi ayat itu menyebut kepada kita mesti perbetulkan piawai parameter supaya alam ini kembali normal, hidup sejahtera. Dia punya proses karbon dioksida dan oksigen, pokok, semuanya alam hijau ini adalah satu proses kita nak bawa kembali menurut firman surah Ar-Rahman ini supaya ianya berlaku secara seimbang. Seimbang ini adalah di dalam pengertian kitanya adalah adil. Maksudnya kita beri hak kepada setiap sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Contohnya, bila kita tanam pokok, kita perlukan kepada baja. Baja apa kita nak pakai? Baja organik sebagai satu contoh kan, kita kata kerana untuk mengurangkan kerosakan alam. Kemudian air, bagaimana kita nak urus air supaya ia disampaikan kepada pokok. Bila pokok tu sihat, maka ia boleh memberikan kepada kita oksigen misalnya. Maka kita kekal menikmati udara yang bersih. Jadi inilah nilai keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah terapkan kepada kita sewaktu kita duduk di atas permukaan dunia. Apabila parameter kita ni betul, apabila piawai kita ataupun mizan kita ni betul, maka insya-Allah kita selamat. Selamat daripada apa? Fasad. Yang mula-mula mukaddimah kita cakap tadi. Fasad ialah kerosakan seperti banjir, kilat, seperti malapetaka, seperti juga iklim bertukar, cuaca berubah, luar jangka dan sebagainya. Itu fasad. Dan fasad itu berlaku kenapa? Kerana disebabkan tangan-tangan kita. Sama ada kita tidak ambil berat, ataupun kita tidak ambil berat, tidak ambil peduli, ataupun kita menjadi makhluk perosak kepada alam ini. Bila kita jadi makhluk perosak kepada alam ini, maka tidak tercapailah pesanan yang Tuhan kata, carilah bekal, sebaik-baik bekalan itu adalah takwa, dan saya dah sebut tadi, ayat Quran sebut, keadilan adalah suatu yang membawa kamu kepada takwa. Adil dalam pengertian yang luas ni itulah terhadap diri kita, terhadap alam sekitar, terhadap makhluk, haiwan dan sebagainya. Kita kadang-kadang kita tak perasan keadilan itu kita buat atau tidak. Sebagai satu contohlah keadilan pada kenderaan kita. Kenderaan kita 1.5 cc je. Maka kita tak bolehlah muat sampai 10 orang misalnya. Kerana dia punya enjinnya 1.5. Dia akan membawa kepada fasad, membawa kepada kerusakan. Begitulah juga speedingnya yang dibenarkan setakat 110 ataupun 120 mengikut keadaan. Mau kita lari sampai 150 dan sebagainya. Risikonya dia membawa kepada fasad, membawa kepada kerusakan. Sebab apa? Sebab tangan kita. Disebabkan aidinas, tangan kita sendiri yang membawa kita. Begitu juga penebangan pokok yang berleluasa, hutan dan sebagainya macam Datuk Seri sebut tu tadi, maka rosak ekosistem.
Dan mungkin kalau beri peluang Datuk Seri bercakap pasal ozon, lagi tak habis sidang kita pada petang ni. Maka sebab apa? Sebab fasad. Sebab apa fasad itu timbul? Disebabkan oleh tangan manusia. Jadi atas dasar itulah saya join Datuk Seri. Bidang saya bidang agama, Quran dan hadis, dan Datuk Seri bidang alam sekitar, dia pun profesor dalam bidang itu. Seronok saya kerana kami dapat berkongsi ilmu. Asalnya ilmu ni semua ni hak milik Islam beri pada kita. Tapi bila dah kita masuk disiplin masing-masing, lama-lama kita dah jadi jurang, ya, kita pun cantum baliklah. Jadi ini merupakan satu keseronokan. Kurang seronok ada juga, iaitu dah dikejar selalu. Bila Prof nak siap? Bila kita nak jumpa? Jadi khairlah, jadi pendamai di antara kami semua ni. Alhamdulillah dapat siap. Dan ni pun saya terutang ni berkenaan dengan sungai. Duduk atas laptop saya tambah sikit. Kalau dia kata Prof kita nak set tarik, barulah kita tarik gear. Jadi begitulah kita berkongsi. Kita suka, seronok, gembira. Kita juga rasa gembira kerana Alhamdulillah jualan buku ini kita bagi endowment pada universiti kita. Maksud dalam bahasa lain tak masuk kocek kita lah. Kita nyumbang kepada masyarakat. Kita buat Alhamdulillah dah ada gaji, dah ada income. Kita seronok buku kita dibaca. Cuma sedih juga saya kadang-kadang orang mesej kat saya, Prof saya buku tu dah hantar, akhir tak hantar lagi kat saya. Saya dah bayar. Jadi tak cakap, kita tutup sekarang kerana PKP. Datuk Seri dah cakap kat saya. Dia kata, Prof tak boleh lah printing tutup. Jadi saya nak cakap kat orang yang berkenaan, takut malu pula printing tutup. Tiba-tiba Khair pun balas kat dia ya, dalam proses. Dia pun seronok. Dia kata, dah terima dah mesej, dia akan hantar dalam masa terdekat. Jadi begitulah, ada kawan-kawan seronok dan nak dapat buku tu, tapi kita pula sangkut dengan pihak cetakan, tak dapat. Dan Alhamdulillah lah, mudah-mudahan ianya dapat diteruskan sehingga kita berjaya memasyarakatkan ilmu ini supaya ianya diterjemahkan dalam kehidupan yang Datuk Seri sebutlah ekosofi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof Zul dan Datuk Seri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berwebinar petang ni tentang pelestarian alam sekitar di samping memperkenalkan buku edisi kedua 40 hadis tentang pelestarian alam sekitar yang kita telah mula jual secara prajualan, dan insya-Allah buku ini akan siap dalam masa lebih kurang dalam 2 minggu ini, dan kita akan postkan kepada tuan-tuan yang telah membeli. Yang telah membeli kami ucapkan terima kasih. Yang telah buat order kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, saya tengok tadi pun banyak juga yang order, dan kita akan lanjutkan jualan ni RM120 sahaja sehingga tengah malam ini dengan pos percuma. Sebahagian daripada keuntungan ini akan kita berikan kepada endowment UTM dan UM. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ITBM yang menerbitkan buku ni di bawah kepimpinan Encik Sakri Abdullah dan juga tim mereka yang juga membuat suntingan. Juga tak lupa kepada Puan Zini Tuluniza Abdul Kadir yang mereka bentuk serta menyunting buku ini, dan Encik Halil Zalmi yang membuat kerja-kerja operasi yang bersedia dipanggil oleh Datuk Seri Zaini bila-bila masa saja. Perbicaraan kita tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang kat restoran, kadang-kadang kat rumah, di McDonald dan macam-macam tempat untuk kita memastikan buku ini siap. Dan saya percaya bahawa buku ini adalah buku yang sangat menarik yang mengkombinasikan sains dan Al-Quran dan hadis dan penceritaan tentang 40 hadis tentang pelestarian alam sekitar. Jadi saya fikir kita dah pukul 5 Datuk Seri. Datuk Seri nak cakap apa-apa last? Terima kasih kepada yang bersiaran. Kalau ada yang berminat untuk menjemput kami, nak dapat dua-dua ni, saya tak tahu macam mana nak dapat lah. Itu siapa yang dapat kami berdua ni, wallahualam lah. Tapi cubalah. Tapi kalau tak dapat Prof Zul dapat, saya pun sanggup ganti Prof Zul lah. InsyaAllah bila-bila masa. Terima kasih. Okey, sebab Prof Zul ni dia bintang pujaan. Ramai sangat orang nak dia. Datuk Terima kasih. Datuk Seri ada office di Putrajaya, saya office merata. Betul. Jadi alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang setia mendengar pembicaraan kita hari ini. Sama-sama kita berdoa negara kita akan lestari dari pelbagai sudut. Menarik sebenarnya kalau kita boleh banyak berbincang tentang isu sekeliling kita.
Selalu kita sekarang ni sibuk bincang tentang kabinet, tentang politik dan sebagainya. Tapi kalau kita bercerita tentang alam sekitar, dia lebih dekat pada jiwa kita. Terima kasih. Sama-sama kita berdoa untuk kesejahteraan Malaysia dan tanah air kita yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Datuk Sri Zaini Ujang dan juga Prof. Datuk Zulkifli Muhammad Yusof. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis ni? Terima kasih.